Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua ahli grup AB Saham OSC dan juga grup Telegram AB Saham OSC. Jadi terima kasih kepada semua kerana menyokong kita punya live pada malam ini. Okey, jadi kita tunggu kehadiran ahli-ahli yang lain ya. So kita tunggu dulu. So hopefully malam ini kita akan dapat belajar satu topik yang sangat hangat dan sangat padu dan mantap. Jadi topik ni antara topik yang saya rasa ramai yang nak yang nak lihat topik ni Okey, jadi hopefully topik ni dapat memberi gambaran jelas tentang apakah itu counter 52 week high. Okey, nanti saya akan terangkan tentang counter-counter yang berkenaan. Okey, jadi sebelum kita mula, kepada ahli grup yang telah join kita punya live pada malam ini, jadi saya mohon kepada anda untuk tekan share banyak-banyak, okey, tekan like banyak-banyak, tekan love banyak-banyak sebagai tanda anda sokong kita punya live pada malam ini. Okey, saya nak tengok love dan like banyak-banyak. Okey. Kita tunggu, sekarang jam baru 9.27 minit malam. Okey, sekejap lagi kita akan mula. Kita tunggu rakan-rakan yang lain. So pastikan anda semua berada di hadapan komputer anda. Okey, dan just buka anda punya trading view supaya kita dapat lihat bersama-sama ya. Nanti kita akan sama-sama buat. Okey, jadi memudahkan saya dan anda semua dalam proses pembelajaran kita pada malam ini. Alright? Okey, kita tunggu lagi 3 minit. Okey, sebelum kita mula, saya nak tanya sikitlah bagaimana pada minit terakhir, pada minggu terakhir tahun 2020 bulan Disember. Bagaimana prestasi anda, performance anda, performance saham anda, counter anda. So saya nak tengok komen sikit, cerita sikit bagaimana prestasi anda pada tahun 2020. Adakah perlu diperbaiki lagi? Adakah saya rasa okey saja, okey saya banyak buat loss, okey. So kita think positif, tak apa. Kita sama-sama belajar pada malam ini. So saya nak tengok komen-komen daripada anda sebelum kita mulakan kelas kita. Okey, saya nak lihat komen anda semua. Okey, mana komen? Saya nak tengok komen bagaimana prestasi anda. Okey, just nak tengok je sebagai gambaran overview. Saya nak lihat komen-komen daripada sahabat ahli grup kita tentang prestasi pada tahun 2020. Okey. Okey, sudah pun lebih kurang 50 peserta, 52 orang pada malam ini. Okey. Alhamdulillah daripada sahabat kita Salihuddin Mat Talha 20% pulangan. Oh, syukur 20% pulangan tu bagus tu. Cantik tu, cantik. TP ada kat loss juga, tak apa. Ya, sebab kadang-kadang kita kena ikut kita punya trading plan. So trading plan kata kalau dah berada di para support kemudian perlu cut loss, okey, kita perlu cut loss sebab kadang-kadang trend tu dia akan menurun dan menurun. Kalau tidak kita punya modal akan kekurangan dan mungkin juga boleh hangus.
Okey. Saya rasa bilangan pun telah dalam lebih kurang 62 orang. Okey, so kita akan mulakan sesi kita pada malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, saya akan share screen. 58 lah bang. Okey, apa benda 58 ni? Okey, tak apa. Right, saya akan share screen. Okey, pada malam ini saya akan sentuh beberapa perkara ya. Beberapa perkara. Jadi perkara yang pertama ialah okey, nombor satu kita akan lihat indeks dahulu. Okey, indeks. Okey. Kemudian selepas kita melihat indeks, okey, nombor dua kita akan lihat okey, cara entry. Okey, counter 52 week high. Okey, untuk malam ini saya menggunakan bantuan pembelajaran Huion. So yang ni kita boleh conteng-conteng lah. Okey, kat sini nanti sebelum kita masuk ke cara entry tu, okey, saya akan tunjukkan jenis breakout. Okey, untuk kita sama-sama hadam ya jenis breakout. Okey, kemudian baru kita masuk study case cara entry ya. Jadi study case pada malam ini saya akan gunakan dua syarikat iaitu UWC dan juga Greatech. Ya. So ini boleh katakan company giant lah. Alright, company giant. Okay. Okay, kemudian last kali mungkin saya akan buat key takeaway lah. Okay. Okay, so pada malam ini kita akan belajar, mula kita akan lihat indeks. Okay, kemudian nombor dua kita akan lihat cara entry counter 52 week high. Okay, jenis breakout. Okay, kemudian study case untuk counter UWC dan Greatech. Okay, kedua-dua ni adalah daripada counter teknologi. Okay, dan last kali kita akan lihat, saya akan rangkum lah dalam key takeaway apa malam ni yang akan saudara dan saudari dapat pada malam ini ya. Okay, sebelum tu kita save dulu. Okay, alright. Documents. Okay, topik 2 Januari. Okay, saya akan share screen untuk indeks. Kita lihat indeks dulu Okey, kenapa saya suka mulakan dengan indeks? Sebab indeks ni sebenarnya sangat penting untuk anda semua perhatikan sebelum kita trade. Jadi memang saya sentiasa akan melihat kepada indeks yang dulu indeks. Okey, kita buka besar-besar. Okey, sangat penting untuk kita faham indeks. In a bigger picture. Okey, ini indeks kita. IBM KLCI punya indeks. Okey, alright. So dapat nampak Okey, kita lihat indeks kita, prestasi indeks kita pada minggu terakhir. Okey, boleh saya katakan ini adalah minggu-minggu terakhir 28, 29, 30, 31 hari bulan Okey. Jadi ini adalah minggu terakhir. Okey, bagaimana prestasi indeks kita? Kalau kita lihat tentang prestasi Okey, kita tengok dekat sini dia sedang berada di area Bollinger Band, middle band.
Okey, dia berlega-lega di sini ya, di area sini ya. Okey, dekat resistance lebih kurang 1626. Okey, kalau ikutkan ini adalah support yang pertama ya. Support yang pertama saya ada buat marking 1618. Okey, kemudian support yang bawah adalah di 1580. Okey, apa yang saya perhatikan kemungkinan pada minggu pertama Januari 2021, apa yang dikabarkan, news, kita punya indeks pada minggu pertama dia tidak berlaku rally dulu. Pada minggu kedua dia akan rally. Ini apa yang dikabarkan lah daripada maklumat-maklumat yang saya dapat daripada guru-guru yang lain. Tapi tak apa, kita lihat apa yang akan berlaku ini adalah boleh katakan projection yang akan berlaku sebab kita lihat kat sini lebih kurang selling pressure agak tinggi lah, lebih kurang 17 mata kita drop. Okey, 17 mata kita drop, jadi kita kena bersiap sedia. Sebenarnya ini adalah peluang kita untuk kita masuk, kita cari counter-counter yang mungkin ada potensi yang telah berada dekat area yang oversold. Jadi area oversold ni lebih kurang di bawah 20% untuk stokastik RSI ataupun stokastik. Untuk sahabat-sahabat semua lihat mencari peluang. Jadi kat sini saya nampak kalau kita tengok Bollinger Band dia telah membuat dia menguncup sedikit menguncup. Kalau dia nak membuat kenaikan, kita lihat pada tarik ini dia buat kenaikan. Okey, nampak tak? Dekat Bollinger Band, upper band, nampak ini dia panggil kenaikan pada indeks kita. Okey, indeks ini dia memang standard dia akan naik dan turun. Okey, dia akan berlega-lega kadang-kadang di ruangan support. Okey, ini support 1, support 2. Okey, apa yang saya menyangkakan dekat sini saja dia punya support 1 dia akan berlega-lega di sini dan kemudian dia akan rebound dan mungkin boleh cecah ke paras 1700. Okey, apa yang dikabarkan oleh rakan-rakan kita traders yang lain. Jadi kita lihatlah nanti pada minggu hadapan bagaimana prestasi indeks FBM KLCI. Okey, kita tak perlu risau sebenarnya sebab kalau ikutkan in bigger picture kita punya indeks cantik sebenarnya. Nampak tak? Pada kat sini ini adalah EMA 200. Okey, dia baru break EMA 200. Okey, sebab hari tu dia naik. Okey, dia naik, dia turun. Okey, pada bulan September ni pasaran agak suram sedikit bulan September. Bulan Oktober nak masuk November dia naik semula. Okey, dia akan naik semula. Jadi hopefully pasaran saham kita akan menampakkan positif lah pada Januari 2021. Okey, ini saya punya review lah tentang indeks. Okey, indeks FBM KLCI. Alright, okay, kita tengok indeks yang lain, sektor-sektor yang terlibat. Okey, kita tengok sektor yang terlibat. Okey, saya suka tengok sektor, okey, kita tengok construction. Bagaimana prestasi construction? Okey, construction. Okey, construction nampak bagus sebab dia telah pecah break the downtrend line. Okey, ini adalah EMA 200. Exponential moving average 200. Okey, dia sedang berada di atas EMA 200. Dan ini adalah exponential moving average 20 yang warna biru dan warna lebih kurang ni macam warna purple lah. Purple ni adalah exponential moving average 50. Menampakkan construction dalam trend menaik. Dia berada di atas upper band, berlega di sini, okay, middle band, dia naik balik. Okey, saya nampak mungkin dia akan buat sedikit sideways sebelum dia membuat kenaikan. Okey, hopefully dia akan membuat kenaikan dalam jangka masa yang panjang sebab dia sebenarnya baru je bertukar trend daripada dia bearish, okay, dia downtrend dan dia sekarang ni berada dalam bullish. So bullish zone dia tukar kepada uptrend. Alright, so ini adalah construction. Okay, kita lihat untuk consumer. Consumer agak menarik agak menarik untuk consumer. Okay, untuk consumer dia telah menampakkan dia menaik dia menaik. Okey, so sebenarnya ada peluang untuk consumer. So sebenarnya kita boleh besarkan kita punya portfolio. Kita orang kata sebagai versatile lah, diversify. Contoh daripada kita fokus kepada satu sektor, kita boleh juga lihat kepada sektor-sektor yang lain. Sebagai contoh consumer. So consumer ni nampak adalah trend menaik.
So sebenarnya kita kena lihat peluang di sinilah. Sebagai contoh, macam saya bagi contoh antara kaunter-kaunter yang ada, contoh macam Padini, is about consumer. Kaunter-kaunter melibatkan makanan, so consumer lah, Nestle kan contoh, ni yang kaunter yang besar lah, big giant. Okey, kemudian kita lihat sektor industri produk pun sangat bagus. Okey, saya nampak dia akan buat sideway dulu. Okey, sideway sebab dia telah membuat beberapa siri kenaikan yang banyak sejak daripada bulan Oktober. Okey, dia naik dan naik dan naik dan naik. Okey, sekarang ni nampak dia telah menguncup pada Bollinger Band, menunjukkan dia akan membuat sideway terlebih dahulu, okey, untuk dibuat retracement lah. Sebelum dia akan teruskan dengan kenaikan. Okey, indeks kita ataupun mana-mana kaunter pun dia perlu berada dalam keadaan sihat. Dia tak boleh terus naik, dia perlu membuat sedikit retracement. Sebelum dia membuat kenaikan, dia perlu kumpul tenaga sebab banyak tenaga ni dia nak panjat kan, dia panjat, kemudian dia perlu buat sideway dulu sebelum dia membuat kenaikan yang seterusnya. Okey, ini untuk industri product and services. Okay, kita tengok yang lain. Okey, healthcare. Alamak, healthcare ni nampak masih belum kuat lagi lah dari segi sektor indeks pun dalam keadaan dia menurun sedikit. Walaupun dia masih dalam uptrend, tetapi dia membuat dia punya orang kata quite inilah correction jugalah dekat sini nampak dia menurun setelah dia membuat siri kenaikan yang sangat banyak pada bermula bulan Jun, dia naik dan naik. Masa ni kita lihatlah kaunter-kaunter healthcare seperti Supermax, Top Glove, Kosan dan juga dia punya yang Rubberex yang lain lah, memang mencarat naik, HLT, Notion semua kan. So dia telah membuat, okey ni nampak dia menurun lah retracement. Quite panjang jugalah dia punya correction ni daripada sini kan. Dia telah break dia punya ni channel. So bermula pada November sehingga hari ini nampak dia telah menurun, buat retracement. So kita mencari peluang sebenarnya pada healthcare ni. Hopefully healthcare ni dia akan stabilize, okay, dia akan membuat sideways sebelum dia membuat siri kenaikan yang seterusnya. Sebab ni dah terlampau banyak ni kan, dia naik banyak sangat, tinggi sangat ni. So dia kena membuat correction. Okay, so ini adalah healthcare. Okay, teknologi memang mantap saya cakap. Ini kalau siapa ada buat kaunter peram kat sini kan, memang cantik sebab trend ni adalah trend all time high. Nampak tak? Selepas kejatuhan pasaran, market crash pada bulan March, dia membuat all time high, menaik dan naik dan naik. Nampak? Okay, dia akan cari resistance yang seterusnya. Nampak tak? All time high je, menaik dan naik. Memang cantik. So kalau kita nak peram counter, sebenarnya kita kena peram dekat counter teknologi. So it's a long term. Mungkin kita nak buat investment lebih daripada setahun, kita fikir untuk long term, inilah counter dia. So saya tak nampak apa-apa perubahan sebab dalam channel ni pun dia masih menaik. Tengok channel ni pun dia masih dalam keadaan menaik lagi. So dia memang cantik lagi lah, tak nampak apa-apa menurun, masih menaik lagi dia masih ikut dia punya channel. Memang cun. Ini adalah indeks untuk teknologi. So sangat penting untuk kita sama-sama faham supaya kita tak tercedok salah pilih sektor, bermaksud salahlah kita punya decision yang kita buat. Bukan dia tak naik, tapi dia naik agak suram, lambat sebab kita tak melihat kepada indeks. Jadi kita kena perhatikan indeks kita terlebih dahulu. Okay, transportation sebenarnya ada peluang ni, transportation. Nampak tak? Okay, dia dah naik, okay, dia turun sikit, okay, right, dia berada di bawah middle band, nak cecah dekat EMA 50 tapi tak sampai-sampai, kemudian dia rebound balik, ada reversal signal walaupun tak total engulf kan, tapi nampak dua candle ni pun telah cukup untuk menolak dia ke atas. Okay, dia berada di atas sinilah upper band. So transportation ni antara sektor yang kita boleh lihat jugalah peluang di sini sebab dia baru je naik sebenarnya. Bermula pada bulan Oktober, dia telah bertukar daripada downtrend, dia pergi ke uptrend, nampak tak? Telah berada di atas exponential moving average 200, bermaksud telah bertukar trend daripada downtrend ke uptrend. Okay, ini adalah transportation.
Kemudian kita lihat properties. Okey, properties pun antara indeks yang menarik untuk kita lihat. Properties, nampak tak? Dia telah break dia punya channel downtrend. Okey, dia naik ke upper band dan terus membuat siri kenaikan sehingga bulan Disember. Nampak? Kat sini saya nampak dah menguncup. So dia akan membuat sideways terlebih dahulu. Sebab EMA 20 dia telah menghala ke kanan dan nak ke sideways. Dia tidak macam mendongak ke atas. Dia akan menghala ke sebelah kanan. Jadi pentingnya kita menggunakan Bollinger Band sebagai terowong untuk kita lihat. Sebenarnya Bollinger Band ni macam terowong. So dia akan bermain di atas, di bawah. Dia nak tengok berada di range yang mana sebenarnya. So penting kita pasang Bollinger Band. Kat sini saya menggunakan Bollinger Band. Okey, settingnya standard saja. Okey, standard, default, standard 20 length, standard deviation dia 2. So ini adalah untuk 20 hari lah dan dia adalah menggunakan standard deviation 2. Okey, ada juga sahabat-sahabat kita menggunakan standard deviation 1 yang ni untuk jenis yang kita buat FIFO, intraday. So dia menggunakan teknik yang lain. Okey. Right. So ini adalah untuk indeks properties. Kita tengok plantation. Okey, plantation pun saya nampak ada buat nak pergi ke sideways plantation ni, nampak tak? Okey, dia naik, dia turun, lepas tu dia naik balik. Okey, dia akan membuat sideways. Sebab saya nampak ini adalah resistance yang paling kuat, dia nak pecah tapi dia tidak berjaya lagi. So hopefully kalau dia dapat ke 7,400, dia break lagi dan dia boleh naik. Untuk komoditi lah, ni plantation. Kepada contoh yang siapa yang masuk counter sebagai R sawit, JTI Asar kan. So bolehlah lihat kepada counter plantation. Okey, seterusnya telecommunication. Okey, telecommunication ni pun agak menarik juga. Okey, dia telah berubah ke uptrend, naik nampak tak? Kebanyakan counter yang tidur sebelum ni sebabkan indeks dah naik bulan November, nampak dia membuat siri kenaikan. So nampak tak ni dah menguncup. So saya akan nampak dia akan buat sideways untuk telecommunication. Okey, seterusnya utilities. Alright, utilities. Kita lihat utilities. Okey, sekejap saya buka ini. Okey, utilities nampak berada dia betul-betul EMA 200 dia main kat sini atas bawah. So dia sideways lah, tak nampak dia membuat kenaikan yang mendadak. So kita boleh ikut lah, contoh macam dia dah turun kat bawah ni, so indeks nak naik, kita boleh lah nak masuk, kita tengok indeks dia. Sekarang ni dia berada dekat middle band. So ini adalah utilities. Okey, energy. Okey, ini energy ni counter-counter yang terlibat, contoh macam Dayang, Hibiscus. Hari tu masa mula dia naik kan, harga minyak dah sekarang ni $51 lebih, tak sampai $50 lagi. Okey, so dia buat naik-naikan, sekarang saya nampak dia nak buat sideways juga. So nampak so dekat sini sebenarnya memberi petanda bahawa pada minggu pertama kita punya indeks dia akan berada di sideways. So sebenarnya inilah tanda-tanda dia, kita nampak kan. So yang ni belum ada lagi untuk counter yang melibatkan energi. So kita kena sabar. Hopefully apabila COVID vaksin telah roll out dekat pasaran, then kita akan nampak dekat situ ada demand untuk minyak. So apabila demand untuk minyak ada, supply akan meningkat daripada offshore kepada dia punya upstream, downstream. Dekat situ akan berjalan operation dia. Masa tu memang tak cukup tangan lah. Kita akan lihat operation dia. So harap bersabar kepada peminat-peminat counter seperti Dayang, seperti Hibiscus. Hopefully kita nampak ada sinar selepas ini. Last kali saya lihat kepada finance. Finance ni untuk perbankan memang nampak cun dia naik, tapi saya tak nampak mungkin dia akan membuat sedikit sideways dululah sebab dia telah menurun daripada upper band ke middle band. So nampak akan menghala ke sideways juga untuk finance. Jadi kepada anda semua, jika anda faham tentang indeks FBM KLCI,
Okey, projection kita untuk pada minggu pertama. Okey, tolong komen. Okey, saya faham indeks FBM KLCI. Okey, so yang ni saya dah ajar tentang setup bursa indeks di dalam TradingView. Jadi anda boleh lihat dekat anda punya video kita dalam bentuk YouTube dan juga di FB page. Okey. So boleh tulis komen saya faham indeks FBM KLCI. Alright. So ni penting ya sebagai newbie, saya tahu kat sini ada ramai newbie. Penting untuk kita lihat indeks dahulu. Sebelum kita trade, ini adalah first thing yang anda kena buat. Anda kena tahu indeks dan anda kena set up indeks di dalam anda punya TradingView. So ini adalah contoh kita set up indeks di TradingView. Okay. So hopefully anda faham ya. Alright. Okay, kita pergi kepada agenda yang kedua, iaitu kita akan pergi ke kita akan lihat dulu jenis-jenis breakout. Okay, jenis breakout. Okay, kita akan belajar jenis-jenis breakout. Okay, kita lihat jenis-jenis breakout. Jenis-jenis breakout. Okay, so kat sini ada 3 jenis sebenarnya. Okay, yang pertama kita panggil breakout downtrend line. Okay, breakout downtrend ni contoh. Okay, saya bagi contoh. Okay, kat sini candle dia bergerak. Okay lah, saya bagi warna ni tak kisahlah. Okay, nanti ada merah hijau. Okay, kemudian dia telah membuat sideways. Sebenarnya downtrend ni lama tau. Dia lama. Okay, dia buat sideways. Okay, kemudian dia membuat kenaikan. Dia buat kenaikan. Okay, ini kita panggil downtrend line. Dia breakout. Okay, breakout ni dekat mana? Sebenarnya breakout dia dekat sini. Yang ni dia panggil dia punya breakout dia. Contoh dekat sini. Okay, sini ya, sini. Sini dia telah buat breakout. Kat sini. Dan dia akan naik. Okay, kita buat channel. Apabila kita buat channel, daripada atas ke bawah, kita tarik. Okay. Ini channel kita. Okay, kita tarik channel kita. Nampak? Okay. Dia boleh buat sideways. Nampak? Yang ni lah dia punya uptrend. So, kita nampak uptrend. Kita buat kat sini pula lah. Kita tarik sini. So, dia telah membuat uptrend. Sini dia punya downtrend. Downtrend ni mungkin makan tahun, tahu. Jadi saya tunjuk sebagai asas lah bagaimana breakout downtrend line. Dia akan mengubah dia punya the structure, market structure daripada downtrend ke uptrend. Okay, so yang ni yang pertama tentang jenis breakout. Okay, saya save dulu. So faham ya? Ini jenis breakout. Yang pertama adalah downtrend line. Okey, cuba tulis kat situ. Breakout yang pertama ialah downtrend line. Okey, bila dia breakout, sebenarnya dia akan ada volume yang tinggi di sinilah. High volume kat sini sebenarnya. High volume. Dengan apabila dia high volume, dia adalah high buying rate sebenarnya. Peratusan buying ni tinggi tau. Buying rate dia tinggi. So bila ada volume yang tinggi, buying rate pun tinggi. Mungkinlah contoh, mungkin 80% kan. So mungkin dia 80% ke 70% ke dia menolak harga ke atas. Sebab tu dia panggil daripada downtrend dia jadi ke uptrend. Dia merubah market structure. Okay. So inilah yang pertama. Okay, sebentar. Okay. Alright, sebentar. Okay, saya share dulu. Okay, ini nombor 2. So nanti saya nak bagi nota ni kan, anda boleh lihat. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, yang kedua adalah breakout resistance. Ini adalah resistance rintangan yang ada ya. Sebagai contoh, okey, ini candle lah. Okey, saya ambil lah candle hijau lah, kita tukar lah candle hijau lah. Contoh ni cantik betul contoh ni lah. Okey lah, nampak merah.
Okay, dia mungkin main sideway kat sini, dia naik macam ni. Okay, dia naik, okay, dia turun sini. Kemudian dekat sini dia membuat satu tujahan, okay, dia berada kat sini. Pom, dia naik. Dia naik. Okay, dia naik. Ini kita panggil rintangannya di mana? Okay, inilah rintangan yang terkuat sebagai contoh. Okay, ini kita panggil resistance. Okay, dan dia telah membuat breakout di sini. Inilah dia punya breakout dia kat sini, nampak? So dekat sini juga high volume. Okay, volume dia memang ada setengah. Kalau counter yang best tu dia berjuta lah. Berjuta-juta lah, banyak, besar lah dia nak tolak. Lepas tu dia adalah high buying rate. So ini dia punya asas dia. So kita nampak trend dia telah menaik. Dia akan naik. Okay, so faham Okay, entry untuk scenario macam ni sebagai contoh Okay, contoh breakout resistance ni sebab apa yang saya perhatikan pasaran di Malaysia apabila berlaku breakout selalunya akan ada selling pressure untuk hari seterusnya. Biasa dia akan berlaku dekat hari yang kedua tau. Selepas dia naik kan, dia akan turun balik sikit. Lepas tu dia akan naik balik. So dekat situ kita lihatlah sometimes dia buat pullback. Dia akan buat pullback, kadang-kadang pullback tu pun dia macam tak jadi kan, dia akan turun balik juga. So ini market di Malaysia ni, so kita kena faham dia tak macam market di luar negara. So kalau luar negara, dia orang breakout saja kan, dia memang dah tahu dah, dia solid kan, lepas tu dia akan hijau. So yang ni yang kita kena faham, market di Malaysia. So dalam keadaan situ, kita dah nampak sebenarnya kan dia akan ada hint dari segi volume. Contoh dekat sini dekat histogram volume dia mungkin tak banyak, dia macam ni volume dia. Okay, macam ni. Okay, contoh ni volume Tetapi apabila dekat-dekat nak breakout, dia dah mula bagi hint sikit. Dia naik lagi sikit. Lepas dia breakout tu volume dia sangat banyak. Okay. Sebenarnya kita boleh masuk di sini. Di sini kita boleh enter juga, di sini. EP di sini pun boleh. Sebab kita EP di bawah resistance. Lepas ini resistance akan become support RBS. Selepas dia breakout, so dia akan pergi jadi resistance become support. So dia akan jadi support yang kuat. Jadi apabila anda entry di sini, sebenarnya peluang. So dia ada, ni cara yang pertama, EP1. Ada yang cara yang kedua apabila berlaku pullback. Kadang-kadang kita tak boleh nak jangka apabila berlaku pullback. Saya tengok case lah, kalau saya confirm counter tu memang dia counter yang cun kan, memang saya berani terus saya beli semasa dekat nak dekat sini. Kadang-kadang saya tengok macam dia duduk main tarik-tarik kan, dia dah naik sikit, dia turun naik sikit. Okey, saya tunggu dia habis pullback, dia akan ke bawah kan. Apabila dia naik semula, contoh saya buat warna hijau kat sini contoh. So ini dia kat sini dia pullback balik Lepas tu dia naik, dia tak jadi. Dia naik sini je kan. Saya akan tengok volume volume. Biasanya volume tinggi, saya akan mungkin tangkap dekat sini lah. Tangkap area-area sini lah. Somewhere here, kita kena tangkap. Jangan lebih daripada separuh body lah. Separuh body lah. Sebabnya apabila dia memang tujahan tinggi, kita nampak dia punya Bollinger Band dia. Sini Bollinger Band contoh dia dah berada kat atas So dia akan mencapah. Dia akan nampak mencapah macam ni mencapah. Apabila dia tujah, contoh dia tujah tinggi contoh ini dia macam ni, satu batang macam ni punya tinggi kan. Memang dia mencapah lagi banyak lah. Yang ni kita masuk. So kalau dia kurang, saya tak masuk lagi. Bila saya nampak dia punya Bollinger Band ni, dia dah mencapah. Okay. Ni dia divergence dia mencapah, baru saya masuk. So faham so ini adalah cara EP yang kedua. Ini cara EP yang kedua. Untuk breakout resistance. Jadi kepada newbie, inilah orang kata cara pasaran. Bagaimana you tengok price action. Dan feedback daripada kita punya pelabur-pelabur. Begini cara dia Sometimes dia akan buat macam ni. So kita kena bijak, kita kena tahu sebenarnya adakah dia mungkin sometimes kita panggil false breakout. Kat sini kita panggil false breakout. Banyak berlaku
false breakout ni bermaksud dia akan buat pullback. Kat sini dia akan buat pullback, dia akan ke bawah. Candle tu macam bermain-main. Okey, dia akan berlega di resistance. Okey, so kita tunggu peluang. Apabila nampak, kita akan nampak apabila kita tukar ke time frame 15 minit. So anda kena tukar ke time frame 15 minit untuk membuat, ini saya bagi saranan lah, untuk membuat kita nak monitor sebelum kita membuat tindakan untuk buy. Pada time frame 15 minit. So ini yang sebenarnya kita kena lihat. Kena perhatikan volume yang terakhir dan kena tengok platform. Sometimes dekat kita punya platform kena tengok dia ada tulis B percentage ya, B percentage. Kat sini ya. B percentage ni adalah buy percentage, buy rate ya. So buy rate ni dia kena lebih tau, kena lebih daripada 50%. Okay. So bila 50% kita akan nampak buy value akan lebih daripada sell value. So yang ni yang kita kena lihat dekat kita punya platform. Dan saya rasa tak ramai yang lihat dekat sini. Okay. Cuba sahabat semua komen. Boleh nampak tak apa yang saya cuba terangkan ni? Okay, just tulis komen kat situ. Saya kena lihat buy percentage, buy rate percentage. Tulis komen. Saya kena lihat buy rate percentage. Dan juga buy value. Buy value tu contoh, dia jadi 1.1 juta. Dia akan lebih daripada contoh saya value dia 1 juta kan. Itu dia panggil buy rate percentage akan meningkat. Okay, tulis kat komen. Saya kena faham tentang buy rate percentage. Kena lebih daripada 50%. Ini ramai yang tak tahu. So kena lihat dekat di mana. Anda kena lihat di platform anda masing-masing. Siapa perasan kat sini dia nampak. Tetapi sebenarnya apa fungsi benda ni kan? Yang ni yang kita kena lihat sebenarnya. Bukan main beli je tau. Not just a buy. You need to know the buy percentage. Buy percentage must be more than 50%. Kadang-kadang kita tengok counter tu laju kan. Dia laju, dia dah jadi 60%, 70%. Dekat situ kita nampak apabila berlaku tinggi buy rate okay, buy rate naik kan, B percentage meningkat kita akan nampak RSI pun nanti akan naik. RSI pun akan meningkat. Ini adalah relative strength index. Tapi indikator lah. Index atau indikator lah. So anda lihat dekat sini RSI ni. Okay, market depth tu kita nak lihat dari segi price lah. Price yang orang Q, orang buy and sell. Okay, itu topik lain lah. Okay, kalau dekat trading view memang tak nampak. Dia kena tengok dekat platform juga. Kena lihat dekat platform. Contoh siapa ada platform M+ ke, platform lain ke, anda kena lihat dekat situ. So okay so boleh faham ini adalah dipanggil breakout resistance. So saya rasa ramai yang mungkin tak perasan tentang perkara ni. Okay, ini ilmu yang saya rasa saya dedahkan supaya anda boleh belajar, boleh test cuba buat back test. Selepas ni apa yang anda kena buat adalah lihat platform, pastikan dia punya buy rate percentage mesti lebih 50%. Baru anda akan lihat momentum ada. Bila ada momentum, RSI itu tinggi, baru kita masuk. Ini cara momentum. Okay. Saya lebih tekankan dalam skill untuk sebagai momentum trader. Ada masa juga saya akan buy on dip, oversold di bawah dekat lantai tu. Saya tengok case. Kalau saya nampak counter ni dia ada peluang, okay, semasa dia tengah buat sideway, okay, saya akan gunakan momentum sebagai saya punya panduan
untuk saya buat pembelian semasa dia breakout untuk satu resistance. So breakout tu kena tengoklah resistance tu, you kena pastikan dia test berkali-kali. Kalau dia test berkali-kali lebih pada 2 kali, 3 kali tak lepas, mungkin ke kali keempat dia akan lepas, yang itulah yang boleh katakan support yang kuat. Okey. Kalau dekat kita punya platform nanti nampaklah, kalau dekat M+, dia akan tulis B percentage. Kat situ ada color. So kalau kata dia lebih 50%, dia akan jadi warna hijau. So kalau kata dia macam dah rendah, dia akan jadi merah. Sebab tu kita nampak kenapa kaunter aku ni tak jalan-jalan kan. Sebab itulah. Sebabnya kena lihat B percentage. Okey, ada setengah platform menunjukkan perbandingan. Yes, buy and sell. Mungkin ada buat percentage. Yes, betul. Yang tu kena lihat ya. Memang ada counter akan buat B percentage ataupun S percentage. Kita lihat yang tu. So pastikan buy percentage tu tinggi lah. Okey. So nanti anda boleh lihat sendiri kat platform. Masukkan dalam kolom tu. Sometimes dalam kita punya platform ni tak ada. So kita kena masukkan sendiri dalam kita punya platform. B percentage tu. Kita ambil lah B and S percentage, kita kena tengok. Sepatutnya buy percentage kena tinggi. Dekat situ akan ada momentum untuk kita masuk. So nampak so jelas, ini kena jelas kepada rakan-rakan yang counter dia tu agak suram. Inilah salah satu sebab. Saya tak katakan ini sebab yang major lah. Ini antara salah satu sebab. So saya akan lihat B percentage dulu. Dia ada sebab-sebab lain jugalah, tapi kita lihat yang asas dulu. So kalau asas ni betul, yang lain pun betul, kita tengok indikator tu sebagai kita punya panduan, kita decide. Indikator ni hanya untuk bantuan tau, bukan untuk kita guna untuk nampak aja signal ni kita terus beli. Tidak juga. Kita decide based on apa kita nampak apabila berlakunya volume dan buying rate meninggi. So ini kena faham. Alright? So ini dia panggil breakout resistance. Banyak berlaku di counter-counter kita. Sebab tu saya tekankan yang nombor 2 ni lebih. Okay, so saya gunakan nombor 3 Alright. Okay, kalau buy rate tu dia memang based on daily lah. Buy rate tu based on daily based on daily. Okay. Kita buka yang lain pula Contoh Bipuri. Main-main kot resistance untuk breakout. Ya, dia main-main tu. Cuba tengok dia punya B percentage dia dekat mana. Lepas tu tengok market depth dia tu. Banyak tak volume, banyak tak transaksi. So kalau kata dia banyak volume, banyak transaksi, nak habiskan satu bit memang ambil masa. So TM15 tu memang boleh. Kita boleh tukar dekat mana-mana pun. Baik TradingView ke ataupun Chart Nexus ke, memang boleh. Contoh kita guna iSaham. Kita tak ada duit nak beli TradingView. Boleh tukar time frame tu kepada 15. Saya sarankan untuk time frame 15 semasa kita buat pembelian. Mudah untuk kita lihat. Okay. Alright, kita pergi yang ketiga, dipanggil breakout 52 week high. Ya, ini yang saya suka ni. Saya ni kalau cerita tentang 52 week high ni, saya nampaknya adalah swing je lah. Saya akan gunakan teknik swing. Contoh untuk short term ke kan. Terpulang lah short term ataupun kita nak buat mid term ke ataupun kita nak long term ke terpulang. Short term ni mungkin sekejap je lah, tak sampai sebulan ke. Mid term mungkin sampai 3 bulan, 6 bulan. So long term ni panjang lah, mungkin sampai setahun kan. Kita tengok kepada bagaimana price action lah dengan volume kepada satu counter tu. Okay, bila dia kata breakout 52 week high, apa yang dia akan buat? Contoh okay, ini saya buat wave lah. Nampak sikit wave. Wave. Okay, naik sini. Okay, dia pergi sini. Okay, ni time frame daily Kita tengok dulu time frame daily. Okay, sebelum kita pergi kepada time frame yang besar, time frame yang kecil 15 minit. Okay, ini dia panggil. Okay, garisan ini, saya ambil garisan ini Ini adalah period time frame. Contoh bulan Disember. Mungkin bulan Disember, mungkin kita ambil paling tinggi
paling tinggi kat sini. Contoh ni bulan Januari 2020. Okey, contoh yang ini. Ini adalah bulan Disember 2020. Okey, dia telah buat breakout yang tertinggi. Dia panggil highest. Tertinggi dalam tempoh setahun. The highest price, dia breakout. Dia melepasi kan. Inilah dia panggil breakout 52 week high. Dan dia akan naik dan naik. Kalau tak percaya kan, pergi tengok, buat screening. Gunakan apa-apa screener. Type adalah new 52 week high ataupun 52 week high, akan lihat dia punya momentum dia kan. Mantap dan padu momentum RSI dia. Cuba tengok. Dia boleh pergi sampai lebih daripada 60%, 70%, kadang-kadang 80% pun boleh. Kadang-kadang 90% pun boleh. Serta-serta counter. Tengoklah nanti. Anda gunakan screener apa yang anda ada. Contoh KL SC screener ke, ataupun Bursa Marketplace screener, ataupun iSaham screener. Tekan saja, ambil bahagian 52 week high, tengok counter. Tengoklah bagaimana dia breakout, dia mencanak. Momentum dia tinggi tau. Yang inilah saya nak fokus kepada newbie. Okey, time frame 15 minit tu sebenarnya kita gunakan untuk kita buat pembelian ya. Macam saya nyatakan tadi, time frame besar. Contoh time frame daily, weekly dan monthly untuk kita lihat the bigger picture. Sebenarnya kan satu counter tu dia nak buat apa, kita akan nampak. Adakah dia nak buat sideways, adakah dia nak buat kenaikan. Yang ni yang saya akan lihat dulu. Kemudian yang monthly. Daily ni adalah yang kita nampak trend hari-hari tu. So bila kita tengok time frame besar, kita akan nampak the bigger picture. Sebenarnya price tu nak ke mana. Dan kita nampak nanti di mana dia punya next resistance. Next R. Bila dia naik, dia naik kan. So dia akan naik kan. So kita nak cari the next R tau. Dia ada dia punya next resistance. Contoh kat sini. Once dia break kan kat sini, lepas tu dia akan boom naik lagi. Dia mungkin main sideways dulu. Okay, sideways. Kat sini buat sideways dulu. Lepas tu dia dah dapat momentum, dia dah breakout lagi, dia naik lagi. Yang inilah sifat counter 52 week high. Kalau dia nak buat dia punya correction pun, dia mungkin sometimes ada setengah counter. Okay, dia mungkin akan turun sehingga ke EMA 50. Your moving average 50. Okay. So yang ni jangan risau. Selagi dia tak break EMA 50 untuk counter swing 52 week high, tak perlu buat cut loss. Kalau dia dah turun, terus cut loss. So apabila dia berada di bawah ni, you boleh buat cut loss. Apabila dia berada di sekitar EMA 20, tak ada masalah. Sebab saya menggunakan panduan EMA 50 sebagai saya punya cut loss untuk counter yang saya swing untuk 52 week high. Ini saya punya prinsip. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah contoh. Memang banyak contoh. Boleh nampak apa counter 52 week high ni tengah buat. Dia memang berada kat EMA 20 kan. Nanti kalau dia nak buat correction besar pun dia pergi ke EMA 50. Lepas tu dia rebound balik. Dia naik balik. Nanti saya tunjukkan. Nanti boleh nampak tau. So faham ya? So kalau faham, EMA 50 dengan MA 50. Okey, dekat situ ada beza. Sebab kalau siapa tengok saya punya video, memang boleh faham lah. Sebelum ni saya ada buat satu video, saya ada terangkan tentang EMA 50 dan MA 50. Okey, bezanya ialah dari segi dari segi apa ni, moving average dia adalah sama. Beza dia point yang dia ambil. Contoh, EMA 50 dia akan ambil banyak point. Okey, jadi point dia adalah dia akan ambil banyak plot. So bila banyak plot, so dia akan lebih cepat daripada moving average 50. EMA 50 dia move lebih cepat. Okey, tetapi kita kena berhati-hati. Walaupun dia cepat, sometimes dia banyak noise.
Kadang-kadang dia menyebabkan kita membuat keputusan terburu-buru sebab dia terlampau cepat sedikit daripada MA50. Tak percaya, cuba tengok indikator. Ada yang indikator yang boleh tunjukkan kedua-dua perbezaan MA50 dan MA50. Nampak kat situ ada perbezaan. Jadi bagi saya tak ada masalah nak pakai MA50 ke ataupun MA50 as long as kita nampak dekat chart tu dia sedang buat apa. Dan kita tahu kita punya trading plan nak cut loss di mana. Itu yang paling penting. Saya selalu tekankan yang paling penting di sini adalah trading plan. So trading plan ni penting sangat. So dekat situ selalunya banyak rakan-rakan ataupun coach-coach luar dia akan beritahu trading plan ni you kena ikut. Okey, dalam trading plan tu ada 3 elemen utama lah. Okey, kita akan tunjukkan kita punya entry price. Okey, dekat situ dia akan tunjukkan kita punya apa ni cut loss dan kita punya take profit TP. Mungkin setengah tu buat TP1 kan ataupun TP2. So sangat penting lah untuk kita follow trading plan. Kalau kita dah decide kata cut loss kita, contoh risk reward ratio. Okey, saya contohkan lah kat sini ya. Okey, risk to reward ratio Jadi yang kita kena buat 1:2 ataupun 1:3. Contoh kita buat cut loss minus 10% kat sini. Kita punya reward kita 20%. So dekat sini kena jagalah. Dia boleh juga sampai up to 30% kita nak TP. Dan kita kena cut loss dekat minus 10%. Ada setengah tu dia cut loss mungkin lebih sedikit terpulang pada anda lah. Kalau breakout tapi toncit panjang aja kira breakout yang kuat atau tak? Yang itu tak kuat. Bila toncit terjadi bermaksud telah berlaku selling pressure. Dia akan menurun dia punya body. So nampak shadow toncit di situ. Evergreen breakout to be high and test MA50. Boleh bagi pendapat? Okay, tak apa. Nanti kita tengoklah contoh evergreen nanti Okay. So tak apa. So siapa faham tentang breakout 52 week high, tolong tulis dalam komen, saya faham breakout 52 week high. Okey, tolong tulis komen dekat situ, saya faham breakout 52 week high. Okey, tolong like banyak-banyak, bagi love banyak-banyak, bermaksud anda faham secara teori. Ni secara teori dulu tau. Belum kita buat dia punya praktikal lagi. So praktikal kejap lagi kita akan masuk. Okey, so kita dah habis segmen ni Ini adalah 3 jenis breakout yang kita akan lihat dalam kita punya pasaran, market. Okay, so ni nombor 4. Okay, faham. Alright Okay, ni breakout ni penting ni, kita kena tahu ni apa yang berlaku kan. BO kalau tengok dalam grup tu orang tulis BO kan. Breakout lah tu. So kena faham lah terma-terma yang digunakan, term-term yang digunakan. So saya memang fokus kepada breakout 52 week high ni sebab dia memang mantap, dia memang padu kalau tengok. Untuk sesuai untuk swing. Kalau tak percaya pergi tengoklah counter 52 week high. Kalau saya tunjuk sekejap lagi semua tenganga. Bagaimana dia punya siri kenaikan. Memang cantik dia pergi. Okey so faham